Okey, seterusnya kita akan lakukan eksperimen faktor kadar tindak balas yang kedua, iaitu mengkaji faktor saiz bahan. Jadi apakah bahan yang kita gunakan di sini? Kita akan gunakan ketulan marmar ataupun kalsium karbonat. Satu saiznya besar, satu lagi ketulan marmar yang saiznya kecil. Okey, yang kecil sedikit. Okey, ini adalah bahan kita. Di samping kita menggunakan asid hidroklorik. Di sini cikgu gunakan asid hidroklorik 0.5 mol per desimeter padu, sebanyak 40 cm padu. Baik, radas yang kita gunakan adalah kelalangkun untuk meletakkan ataupun melakukan tindak balas, letakkan asid dan seterusnya campurkan dengan kalsium karbonat. Kemudian kita akan melakukan kaedah sesaran air kerana hasil tindak balas kita adalah gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida itu akan terkumpul di sinilah, di bawah kaedah sesaran air. Ini adalah air paip, jadi kita akan lihat bacaan ataupun isi padu gas karbon dioksida yang terhasil selepas 30 saat. Okey. Selepas 30 saat. Okey, lepas tu kita ulang dengan menggunakan saiz yang berlainan, iaitu saiz yang lebih kecil. Masih lagi menggunakan isi padu asid yang sama, tetapi sekarang ni kita guna kalsium karbonat saiznya yang kecil, iaitu kita ambil masa 30 cm padu gas dikumpulkan. Rasa macam tersilap cakap tadi. 30 cm padu gas ni dikumpulkan. Jadi kita perlu mengambil bacaan awal, iaitu bacaan awal di sini kalau cikgu perhatikan kita mesti baca mengikut aras mata, Jadi kalau diperhatikan di sini 48, okey. Jadi maknanya 48 ni kita tolak dengan 30, kita harus berhenti pada tandaan 18 cm padu, Lepas tu kita lihatlah apakah masa yang diambil, untuk mengumpulkan gas pada 30 cm padu ataupun sebanyak 30 cm padu. Okey. Okey, kita akan masukkan kalsium karbonat yang bersaiz besar dahulu, Dan tadi kita dah kata bacaan awal kita adalah 48. Jadi kita akan mengambil masa 30 cm padu, gas karbon dioksida dikumpulkan, Okey, jadi cikgu masukkan. Kemudian cikgu tutup, supaya dia menghasilkan gas dan mulakan jam. Kita boleh lihat di sini, gas telah pun dikumpulkan dalam burek. Okey. Dan cikgu akan goncang-goncangkan sikit. Kalsium karbonat telah bertindak balas dengan asid hidroklorik. Jadi terhasillah gas karbon dioksida yang kita nampak dari dalam burek ni tadi. Kita kutip gas melalui kaedah sesaran air. Jangan lupa 30 cm padu je kita nak kutip. Jadi sekarang tak cukup lagi. Kita kena tunggu sehingga 18.
Ya, semakin hampir ya kepada 30 iaitu kepada bacaan 18. Jadi kita kena jaga-jaga ya dengan jam randik kita. Sikit lagi. Dah sampai, dah terlebih pun sikit ya. Jadi masa yang diambil adalah 2 minit 22 saat. Okay, untuk yang kedua kita akan menggunakan kalsium karbonat yang bersaiz kecil ya. Jadi kita masukkan ke dalam asid. Jadi cikgu masukkan sehingga habis. Lepas tu cepat-cepat tutup dan mulakan jam randik. Okey, tadi cikgu goncangkan, jadi ni pun cikgu kena goncang. Ya, supaya kita malarkan ya goncangan tersebut. Ya, kita nampak gas dah dihasilkan. Ingat kita kena tengok sehingga 18. Okey ya, dah 18. 1 minit 7 saat. Ya. 1 minit 7 saat. Jadi kalau pelajar-pelajar ingat tadi masa yang dicatatkan tadi 2 minit 22 saat. Sekarang ni 1 minit 3 saat. Jadi apakah yang kita boleh simpulkan daripada eksperimen ni? Ini menunjukkan bahawa semakin besar saiz bahan, semakin apa? Semakin berkurang kadar tindak balas, kan? Ataupun semakin lama masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas karbon dioksida, ya. Jadi semakin kecil ya saiz bahan, semakin cepat ataupun semakin berkurang masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas karbon dioksida. Dengan kata lain, kita boleh buat kesimpulan semakin kecil saiz bahan, semakin bertambah kadar tindak balas. Jadi itulah kesimpulan tentang eksperimen yang kita lakukan pada kali ini.